Assalamualaikum semua, selamat kembali ke channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Dan hari ni kita nak review sebuah filem Guy Ritchie iaitu The Gentleman. Okey, sebelum tu aku nak ucapkan selamat datang kepada subscriber baru dan terima kasih kepada subscriber lama sebab support aku daripada dulu. Okey, so hari ni sebelum tu dua kali dah sebelum tu. Okey, aku nak bagi tahu yang walaupun minggu ni filem lokal terbaru iaitu Hantu Boceng 2.0 keluar, aku dah tonton. Tapi aku tak ada feel untuk buat review cause aku sangat-sangat disappointed. Jadi aku rasa aku skip kot yang tu. Jadi aku akan sembang pasal filem The Gentleman. Filem The Gentleman ni adalah sebuah filem yang keluar pada tahun 2019. Dia sebuah filem yang ditulis dan diarahkan oleh Guy Ritchie. Guy Ritchie ni dia terkenal dengan filem-filem seperti Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch dan juga King Arthur. Selain tu filem yang dia famous macam Sherlock Holmes. Yang tu famous lah. Tu adalah Guy Ritchie. Pelakon-pelakon yang ada dalam filem The Gentleman ni terdiri daripada Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Henry Golding dan Jeremy Strong. Kisah dia adalah tentang Michael Pearson ni. Dia nak bersara daripada dia jual marijuana. So dia nak jual semua bisnes dia dekat Matthew. Jadi lepas berita kata dia nak bersara tu keluar, macam-macam benda terjadi. Ada blackmail, backstabbing, lepas tu ada macam-macam plot lah yang berlaku sepanjang daripada dia nak start jual dia punya bisnes dekat Matthew ke hujung sekali, ke macam mana transaksi tu berlaku. Cerita ni merupakan sebuah cerita klasik Guy Ritchie lah. Okay, dia bila hampa tonton cerita ni, kalau hampa dah tonton cerita yang aku sebut yang lama-lama tadi tu, kalau hampa tonton cerita Guy Ritchie ni, hampa akan macam orang kata terubat rindu sikit. Sebab yang ni memang betul-betul klasik Guy Ritchie punya. Ada 3 benda yang aku suka dalam The Gentleman ni. Yang pertama adalah storytelling konsep. Macam mana dia craft cerita The Gentleman ni, dia buat cara storytelling. Okay, dia mula dengan seorang lelaki ni, dia merupakan macam seorang PI lah, private investigator. Dia bekerja dengan sebuah syarikat newspaper. Syarikat tu suruh dia investigate Michael Pearson ni tadi untuk orang kata nak humiliate him lah. Okay, untuk war-warkan cerita-cerita dia semua, untuk buka pekung dekat dada Michael Pearson ni. Lepas PI tu dah dapat semua bukti, cerita tu dia mula dengan PI tu dah ada semua bukti dekat tangan dia dan dia pergi jumpa orang kanan Michael Pearson. Dia tak pergi jumpa newspaper tu dulu, dia pergi jumpa orang kanan Michael dan dia mulakan cerita The Gentleman tu dia dekat situ. Starting point dia dekat situ. So dari situ dia mula dengan PI tu, dia bagi tahu kat kita apa yang dia jumpa, apa yang dia nak ugut dekat assistant Michael Pearson ni, orang kuat Michael Pearson. Dekat situ dia rungkai satu persatu. So hang memang seronok lah untuk hang enjoy cerita ni, sebab hang tak boleh nak agak which direction cerita ni akan bawa hang. Dia banyak plot terjadi. Dia ada yang geng belah China yang nak take over juga Michael Pearson ni. Lepas tu terjadinya backstabbing antara ketua ni dan juga anak buah dia. So macam-macam benda berlaku. Tu yang interesting tu. Lepas tu dia buka satu persatu sampailah dia reveal hujungnya siapa dalang di sebalik semua benda ni. Storytelling konsep ni bukannya benda yang orang kata asing lah bagi Guy Ritchie. Sebab kalau hampa tengok dalam filem Lock, Stock and Two Smoking Barrels ni, dia ada buat konsep macam ni juga, iaitu narrator lah. Kira ada orang yang akan cerita dekat hang apa yang berlaku. Bila orang cerita dekat hang nampak visual pula. So benda tu jadi lagi interesting. Dalam Snatch pun dia buat benda yang sama. Dalam King Arthur ada satu scene tu yang mana guard tu mai tanya Arthur tu sendiri apa yang jadi sebenarnya. So Arthur tu cerita apa yang dia buat seharian dia tu. So dia flashback lah apalah. So tu storytelling konsep yang Guy Ritchie ni memang kebanyakan filem dia ada lah konsep yang macam ni. Yang kedua, muzik. Aku tak pernah lagi kecewa. Aku tak pernah lagi kecewa dengan pemilihan muzik Guy Ritchie ni untuk setiap filem dia. Kebanyakannya
interesting, sedap dengar dan kena dengan si. Hampa benar tak bila hampa dengar sesebuah muzik tu, hampa rasa macam biasa je, tapi bila dia includekan dengan music video, dengan footage, hampa rasa macam tai gila nak. Dia rasa lebih bernyawa bila dia ada visual dalam muzik. Pemilihan muzik oleh Guy Ritchie ni dan juga scene-scene yang dia selitkan muzik tu sangat kena dan sangat best. Mixture of macam thrilling dan juga fun. Yang ketiga, how dia differentiatekan between gangster-gangster muda dan juga yang lama, orang tua, iaitu The Gentleman sendiri lah. Kalau hampa tonton cerita ni, hampa boleh perasan yang ada satu garis halus yang memisahkan antara gangster tua dan juga gangster muda. Gangster tua ni dia more to class. Dia ada class dia ada standard dia. Dari segi pemakaian, dari segi makanan yang mereka makan, dari segi aktiviti harian, semuanya ada kelas. Semuanya eksklusif lah orang kata. Bila hampa tengok tu orang tahu ini mamat ni ada kelas. So tu The Gentleman, tu gangster-gangster yang orang kata yang lama lah. Manakala gangster-gangster yang muda ni, dia dari segi pemakaian lepa biasa, dan aktiviti lepa suka habiskan masa dengan social media, dengan lepak apa semua. So dekat dalam The Gentleman ni ada 2 kali dia tunjukkan yang time dia pergi kat England, gangster-gangster muda dekat situ, bila mayat jatuh dia beratas bangunan, lepas selfie nak upload dalam social media. Time starting waktu kilang marijuana Michael Pearson tu kena orang kata attack oleh gangster-gangster muda ni, pok-pok tu lepas record pula rate tu, lepas tu masukkan dalam social media untuk gain viewers. So dekat situ kita boleh tengok perbezaan antara gangster tua dan gangster muda. Gangster muda ni untuk yang kelas-kelas atasan ni, The Gentleman ni, lepas ada satu panggilan untuk gangster muda ni, iaitu CUNT, kan. Sebab tu bila hang tonton cerita ni, ada satu tahap tu Michael Pearson cakap kata dekat musuh dia kata hang ada buat satu kesalahan je. Mamat tanya apa dia? Hang ingat aku kan CUNT. Hang ingat ni aku ni kerana tak ada pengalaman lah, aku ni gangster muda biasa je, yang tak ada kelas, yang bodoh dan yang tak tahu kata hang tu nak kencing aku. Pasal apa aku cakap kata CUNT tu adalah panggilan untuk gangster muda. Hang boleh nampak sendiri bila Charlie Hunnam ni, iaitu assistant kepada Michael Pearson ni, bila dia jumpa dengan gangster-gangster muda ni, dia panggil pok-pok ni gelaran tu. Jadi dalam cerita The Gentleman ni, Guy Ritchie dia tunjuk dekat kita perbezaan antara The Gentleman dengan CUNT tadi ni. Overall aku memang enjoy cerita ni. Aku sangat-sangat kecewa sebab aku tak pergi tengok wayang. Tapi aku fikir balik, kemungkinan besar banyak scene yang dipotong sebab LPF kita ni dia straight sikit. Jadi agak rugi, tapi agak kecewa juga. Sebab kalau cerita macam ni, bagi aku nak tengok dekat skrin yang besar. Aku tonton cerita ni pun dekat skrin yang kecil. Jadi aku tak puas. Jadi aku agak rugi. Aku rasa macam siapa aku tak tonton dekat wayang itu, which aku tak tahu pun sebenarnya masuk wayang Malaysia ke tak. Tapi rugilah. Better layan dekat skrin yang besar lah, senang cerita. And then sound system yang best, you know. Hang takkan menyesal, hang takkan rasa rugi, hang takkan rasa menyesal untuk spendkan masa hang untuk tonton cerita The Gentleman ni. Jadi itu sahaja review aku tentang filem The Gentleman ni. Ada siapa-siapa yang dah tengok ke? Antara follower aku ni, follower. Antara subscriber aku ni, kalau hampa dah tonton cerita The Gentleman ni, apa kata hampa komen, hampa punya pandangan pula tentang cerita ni. Dan juga mungkin kalau hampa tak tonton lagi, ataupun hampa ada tonton cerita-cerita Guy Ritchie yang lain, boleh juga kongsi pandangan. Kita bertukar pandangan. Sama ke tak ke, yang tu belakang cerita. Jadi kita ada pendapat masing-masing. Kita original, kita tak tiru pendapat orang. Hal tu yang penting. So kita jumpa lagi untuk next film, untuk next review. Terima kasih. So stay sampai di end. Bye bye. Gonna need those phones.